isu kesihatan mental kanak-kanak perlu diakui dan ditangani dengan betul. Dua varian COVID-19 subsusun Status kesihatan antara menjadi faktor pada anggota dan juga polis mengalami tekanan dan cenderung untuk Penyakit jantung dengan lebih 50 kematian setiap hari akan balik terus meningkat setiap tahun. Seterusnya bergelar pembunuh senyap utama di Malaysia. Kesehatan merupakan suatu isu yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Malaysia. Persepsi dan penerimaan terhadap status kesehatan di negara ini sangat bergantung pada tahap pengetahuan dan pemahaman mereka tentang isu-isu tersebut. Dalam konteks situasi terkini di Malaysia, tahap kesadaran rakyat Malaysia secara keseluruhan telah meningkat dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Namun, peningkatan ini berlaku secara tidak sekata mengikut lapisan masyarakat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendapatan keluarga dan pembiayaan kesehatan. Bekas Menteri Kesehatan, Khalil Jamaluddin pernah menyatakan bahwa Malaysia sebagai negara yang tidak sehat dan kesadaran masyarakat Malaysia adalah berada di tahap yang rendah. Beliau juga menyatakan bahwa Malaysia merupakan satu negara dengan tingkat penyakit comorbidity atau kronik tertinggi, seperti obesiti dan penyakit jantung yang menjadi faktor penyumbang terhadap kematian sewaktu pandemik COVID-19 yang lalu. Dalam hal isu kesehatan mental, persepsi dan penerimaan masyarakat Malaysia terhadap status kesehatan ini juga sangat bergantung pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang isu tersebut. Tidak dapat dinafikan lagi bahwa masalah seperti pemikiran untuk membunuh diri, kemurungan, kecemasan, dan stres juga dialami oleh masyarakat kita. Dalam rangka mewujudkan agenda nasional Malaysia Sihat, kami telah mendorong rakyat Malaysia untuk mengubah tingkah laku mereka dan meningkatkan kesadaran diri untuk menciptakan sebuah negara dan masyarakat yang sehat tanpa bergantung dengan kementerian dan negara. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, falsafah epistemologi adalah falsafah yang membincangkan tentang sumber pengetahuan, asas-asas dan skop pengetahuan serta cara memperoleh pengetahuan yang sahih. Jika kita lihat daripada perspektif bungkai pandangan masyarakat terhadap isu kesihatan dalam konteks falsafah epistemologi menggalakkan kajian bertujuan untuk mengukur, menganalisis serta menilai pandangan dan perspektif penduduk di Malaysia berkaitan dengan isu-isu kesihatan diri dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks kesihatan diri di Malaysia, terdapat beberapa teori yang relevan dapat dikaitkan dengan falsafah epistemologi serta dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang terhadap kesihatan dan kesejahteraan individu. Teori yang pertama ialah teori penilaian kesihatan atau Health Belief Model. Teori ini merupakan gabungan pengetahuan, pendapat dan tindakan yang diambil oleh individu atau kumpulan yang merujuk kepada kesihatan mereka. Seterusnya ialah teori sosial kognitif. Menurut Vini, teori ini menyediakan rangka kerja untuk memahami bagaimana orang secara aktif membentuk dan dibentuk oleh persekitaran mereka. Yang ketiga ialah teori Rogerian. Teori daripada Carl Ransom Roger mempercayai bahawa setiap individu mempunyai kemampuan untuk membawa perubahan positif terhadap diri mereka. Akhir sekali ialah teori tingkah laku terancam atau Theory of Planned Behavior. Teori ini merupakan teori kognitif yang menunjukkan bahawa pilihan individu untuk mengambil bahagian dalam tingkah laku tertentu. Menurut idea itu, terdapat 3 faktor asas, iaitu sikap, norma subjektif, dan kawalan tingkah laku yang dirasakan. Teori ini dapat dilihat dengan bagaimana seseorang individu dapat memperoleh maklumat serta pengetahuan tentang perilaku tertentu dan bagaimana maklumat tersebut dapat mempengaruhi 3 faktor asas yang telah dinyatakan sebelum ini. Rangka teori ini akan menekankan tentang kepentingan perspektif epistemologi dalam memahami persepsi masyarakat terhadap status kesihatan di Malaysia. Saya akan membincangkan tentang rasionalisme, empirisme, konstruktivisme dan pembinaan sosial. Rasionalisme menyatakan bahawa pengetahuan berasal dari sebab, logik dan pemikiran rasional. Dalam konteks status kesihatan Malaysia, rasionalisme boleh mempengaruhi persepsi masyarakat dengan menekankan kepentingan amalan berasaskan bukti, data statistik dan penaklukan logik dalam menilai petunjuk kesihatan. Seterusnya, empirisme. Empirisme menekankan tentang peranan pengalaman deria dan pemerhatian dalam memperoleh pengetahuan. Berhubung dengan status kesihatan di Malaysia, empirisme boleh mempengaruhi persepsi masyarakat dengan bergantung kepada pengalaman langsung, pemerhatian kualitatif dan naratif pesakit. Di samping itu, konstruktivisme pula menunjukkan bahawa pengetahuan secara aktif dibina oleh individu berdasarkan pengalaman, kepercayaan dan interaksi sosial mereka. Dalam konteks status kesihatan Malaysia, konstruktivisme mengakui bahawa persepsi terhadap kesihatan dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial dan peribadi. Akhir sekali, pembinaan sosial berpendapat bahawa pengetahuan dan persepsi dibina secara sosial dan budaya melalui makna dan tafsiran yang dikongsi bersama. Dalam konteks status kesihatan Malaysia, pembinaan sosial mengakui bahawa persepsi masyarakat dibentuk oleh wacana masyarakat, perwakilan media dan amalan institusi.
Dalam slide yang seterusnya, saya akan bercakap tentang isu kesihatan mental yang berlaku di negara kita Malaysia. Menurut artikel yang ditulis oleh Nizam pada tahun 2020, masalah kesihatan mental merupakan masalah kesihatan kedua paling serius selepas penyakit jantung bagi rakyat Malaysia. Masalah ini menjadi lebih teruk apabila pandemik COVID-19 melanda seluruh Malaysia dan kerajaan mengarahkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Masalah kesihatan mental ini dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak kira umur, bangsa dan agama. Anda mesti tertanya-tanya, kenapa masalah ini berlaku? Hal ini demikian kerana PKP menyebabkan masyarakat kurang aktiviti sosial dan tiada. Selain itu, mereka juga berasa risau yang melampau kerana memikirkan masalah kewangan serta tekanan belajar. Oleh sebab itu, berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Cara-cara tersebut adalah dengan memberi bantuan keuangan, makanan serta keperluan asas kepada mereka yang memerlukan. Selain itu, rakyat juga telah digalakkan untuk berjumpa dengan pakar psikiatri untuk menyelesaikan masalah mereka. Akhir sekali, komunikasi dengan keluarga dan sentiasa berfikiran positif perlu diamalkan sepanjang waktu oleh masyarakat Malaysia. Apa itu penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit merupakan penyakit yang berpunca daripada jangkitan atau agen biologi patogen yang tumbuh dalam organisma berumah seseorang. Sebagai contoh penyakit berjangkit adalah demam denggi, batuk kering dan leptospirosis. Di manakah penyakit berjangkit ini sering berlaku? Sudah semestinya di seluruh Malaysia. Dan siapakah yang mempunyai potensi untuk jangkiti penyakit-penyakit ini? Penyakit-penyakit ini berpotensi untuk menjangkiti seluruh lapisan masyarakat Malaysia, tidak mengira umur dan status kesihatan seseorang individu. Bagaimanakah penyakit ini boleh tersebar dan menjadi isu semasa kesihatan di Malaysia? Penyakit berjangkit ini tersebar disebabkan oleh faktor persekitaran yang kotor, kontak rapat dengan pesakit yang telah dijangkiti, dan jangkitan melalui cecair badan dan makanan yang tercemar oleh mikroorganisma dan bakteria di persekitaran. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi masalah penyakit berjangkit ini. Antaranya adalah penjagaan kebersihan diri, mengelakkan diri daripada berkongsi barangan peribadi, dan memastikan persekitaran sentiasa bersih. Apakah itu penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit merupakan penyakit yang tidak boleh tersebar, namun boleh berkembang dengan perlahan dan bertahan untuk masa yang lama. Sebagai contoh penyakit tidak berjangkit yang terkenal di Malaysia adalah kencing manis, darah tinggi, dan kolesterol. Bilakah penyakit ini timbul dan menjadi isu yang membimbangkan masyarakat? Penyakit ini telah wujud sejak abad ke-21 di seluruh Malaysia dan hanya akan berlaku dalam kalangan masyarakat yang berumur 18 tahun dan ke atas. Bagaimanakah isu penyakit tidak berjangkit ini boleh timbul dalam diri seseorang individu? Hal ini kerana seorang individu berpotensi untuk mendapat penyakit tidak berjangkit apabila mereka mempunyai makanan yang tidak seimbang atau erti kata lain mempunyai makanan yang tidak sihat, dan apabila seseorang individu mempunyai cara hidup yang tidak aktif serta melakukan tabiat buruk seperti tabiat merokok. Oleh itu, untuk mengelakkan diri daripada menghadapi penyakit tidak berjangkit ini, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah peka dan ambil peduli dengan status kesihatan diri sendiri kerana mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Pertama sekali, saya akan berkongsi tentang pandangan masyarakat terhadap isu kesihatan mental di Malaysia. Sebanyak 46.7% daripada responden menyatakan bahawa mereka peka terhadap isu kesihatan mental di negara kita. 70% daripadanya pula berpendapat bahawa golongan umur 20 hingga 29 tahun mempunyai risiko tinggi untuk terjerumus dalam masalah ini. 93.3% daripadanya pula memilih untuk mendapatkan sokongan dan memberikan tumpuan lebih kepada diri sendiri sebagai salah satu cara untuk membendung masalah ini. Terdapat juga beberapa responden menyatakan bahawa isu kesihatan mental wajar dititik beratkan sama seperti isu kesihatan lain. Mereka juga mengatakan bahawa kesihatan mental ini boleh mempengaruhi kesihatan keseluruhan seseorang individu serta mampu menimbulkan masalah lain seperti keinginan untuk membunuh diri dan sekaligus menjejaskan kesihatan fizikal sekiranya tidak dikawal. Sekarang kita akan beralih kepada isu penyakit berjangkit di Malaysia. Beberapa responden menyatakan bahawa AIDS, COVID-19, demam campak dan TB sebagai contoh-contoh penyakit berjangkit. AIDS semakin berleluasa disebabkan oleh hubungan seks tanpa sebarang perlindungan atau seks bebas. Kekurangan pengetahuan mengenai penyakit berjangkit juga merupakan punca-punca umum penyebaran penyakit ini. Dua pernyataan ini adalah daripada responden kami apabila ditanya tentang punca penyebaran penyakit berjangkit. Berdasarkan statistik pula, 96.7% responden bersetuju bahawa isu ini dapat dibendung sekiranya masyarakat diberi pendedahan dari bangku sekolah lagi. 90% daripadanya merasakan penjagaan jarak selamat
dengan pesakit merupakan salah satu inisiatif yang paling berkesan untuk mencegah penyebaran penyakit berjangkit. Isu terakhir yang akan saya kupas ialah isu penyakit tidak berjangkit di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, sebanyak 46.7% daripada keseluruhan responden mengatakan bahawa mereka peka terhadap isu penyakit tidak berjangkit ini. Kebanyakan daripada mereka juga memilih pengambilan makanan yang tidak seimbang merupakan faktor utama yang menyumbang kepada penyakit tidak berjangkit. Untuk membendung masalah penyakit ini daripada terjadi, masyarakat perlu melakukan pemeriksaan secara berkala. Pengamalan gaya hidup sihat seperti melakukan aktiviti fizikal dan menjaga pemakanan perlu diambil untuk mereka yang menghidap penyakit tidak berjangkit ini untuk meneruskan kehidupan dengan lebih baik.